Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, panjang betul wah dia tu. Wah, harakat dia tu panjang. Tak apa, ini nak menunjukkan semangat anak-anak semua ya. Terima kasih kepada, nak kata anak anda ke adinda? Adinda pengurusi majlis yang berusaha penolong kanan satu atau penolong kanan pentadbiran Puan Masni Suman, yang berusaha penolong kanan petang Puan Nur Ain, seterusnya kepada penyelaras iaitu Ustazah Ida Waimin. Mana satu Ustazah? Ustazah Ida, tu dia. Kemudian panitia Ustaz Nasir, seterusnya kepada semua guru-guru yang hadir, warga SK Lok Yu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala ibu-ibu di barisan belakang yang sungguh ceria nak menunjukkan salah satu daripada bukti yang nak dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana janji Nabi di dalam hadis berkaitan dengan orang-orang yang meraihkan Maulidur Rasul, orang yang memberi makan, orang yang berselawat, orang yang berkumpul dan berzikir di dalam masjid Maulidur Rasul, majlis Maulidur Rasul, maka Allah memberikan mereka suatu jaminan bahawa mereka ini akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Sebelum daripada meneruskan program ini, ceramah ini, jadi ustazah namanya Siti Khadijatul Akmar binti Syuaib, 25 tahun ustazah berada di bumi Sabah. Ada beberapa anak murid ustazah di sini ya. Cuma ada satu kelemahan ustazah, 25 tahun hanya tahu sudah dan bab. Itu masalah sungguh. Kerana apa? Kerana ustazah berada di kawasan Kota Kinabalu. Jadi maknanya kalau pergi ke sekolah, balik sekolah. Pergi sekolah, balik sekolah. Itu rutinnya ya. Jadi alhamdulillah ustazah menggantikan suami ustazah, Ustaz Muhammad Anwar, yang ada jemputan urgent yang tak boleh ditolak oleh kerajaan negeri. Jadi ustazah akan sama-sama bersama dengan anak-anak semua ya. Mula-mula sekali, sebelum rutin kita, sebelum kita belajar, hati kita ini mesti dibersihkan dengan istighfar. Jadi anak-anak semua, guru-guru, mari kita sama-sama bersihkan hati kita, fokus bahawa moga-moga satu objektif mungkin akan saya dapat bila saya balik ke rumah nanti. Sama-sama ya anak-anak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi anak-anak semua semangat nak minta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ikut ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah ya Tuhan, semoga Engkau memberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia yang telah meninggalkan kami sejak 1400 tahun yang lalu, yang sanggup merentasi bumi Taif, meninggalkan detik-detik darah dan juga linangan air mata
semata-mata untuk kegemilangan dan kesinambungan Islam, yaitu Islam itu datang kepada kami. Ya Allah, rahmatikah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, sesungguhnya kami ini sangat menasihani ibu dan ayah kami. Ibu dan ayah kami adalah ibu dan ayah yang paling terbaik di dalam dunia ini. Mereka lah yang mencarikan makanan untuk kami, menjaga kami, mendidik kami, menutupkan aurat untuk kami, dan mengajarkan kami tentang solat. Maka mereka adalah ibu bapa yang terbaik. Kau penuhilah mereka dengan cahaya keindahan dan keberkatan kepada ibu dan bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, di hadapan kami ini ada guru-guru kami yang sangat mengasihani kami. Mereka adalah murabbi, muallim, mursyid bagi kami. Maka rahmatilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka, masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, kami ini adalah anak-anak yang masih kecil. Bahkan kami ini akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami anak-anak yang mentaati ibu dan ayah kami. Jadikanlah kami anak-anak yang mentaati dan merahmati guru-guru kami. Jadikanlah kami anak-anak yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah kami berpeluang untuk membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam. Jadikanlah kami golongan-golongan yang suka mendirikan salat berjemaah. Jadikanlah kami golongan-golongan yang soleh dan soleha, anak baik dan cerdik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kenapa mesti bermula dengan istighfar anak-anak? Kenapa mesti bermula dengan istighfar? Istighfar itu yang kamu sebut semua tadi, astaghfirullahalazim, adalah satu lafaz keramat, adalah satu lafaz yang karim, yang mulia, yang mana perlu diamalkan daripada anak kecil sampailah kita dewasa, sampailah kita hendak menutup mata. Kerana apa? Istighfar ini adalah benteng kehidupan kita. Kalau anak-anak tak kuat nak menghadapi pelajaran, bagaimana anak-anak boleh datang ke sekolah dengan bersemangat? Matematik susahlah, bahasa Melayu lagi susah, sains lagi susah. Jadi macam mana nak menghadapi untuk memudahkan pelajaran anak-anak? Maka kena sentiasa beristighfar. Para malaikat, mereka ini beristighfar 700,000 kali. Para malaikat. Jadi kita ikut apa yang Nabi istighfar sebanyak 70 kali. Sedangkan Nabi, makhluk yang paling mulia, betul tak? Nabi sendiri beristighfar memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala
apatah lagi kita manusia yang sentiasa banyak dosa. Ya anak-anak semua, jadi saudara harap sebelum kita mula mengenali Nabi, kita dah kenal Nabi sudah sebenarnya. Sebab tadi anak-anak semua yang telah bernasyid, sedap alunan. Inilah pemimpin yang masa akan datang, insya-Allah. Tanya anak-anak ya, yang tadi tu. Jadi apa yang anak-anak perlu faham? Anak-anak dah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad ini? Adalah Nabi yang terakhir, namanya Khataman Nabiyyin. Cuba sebut anak-anak, Khataman Nabiyyin. Nabi yang paling akhir. Jadi kalau selepas ni ada dalam kalangan orang yang kita jumpa, dia kata saya ni Nabi, dia kata saya ni Rasul, atau malam tadi dia kata saya dapat wahyu, dia cakap macam tu, maka terus kita kata bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang akan menerima kita, yang akan menghulurkan tangan kita. Baginda Nabi berada di tepi Telaga Al-Kautsar, di tepi tebing syurga, untuk menanti umat-umatnya ya, yang datang daripada alam barzakh, alam mahsyar ya, perjalanan menuju titian sirat, merentasi lubang neraka, kemudian terus menuju ke tempat syurga. Di ujung sana baginda Nabi bertemu, lalu di sana Nabi menghulurkan tangan, ummati begitu ya. Jadi nanti saya cerita tentang perkara tersebut. Jadi Nabi Muhammad ini dibangkitkan atau dilahirkan pada, semua anak-anak dah tahu, 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada waktu itu sebenarnya Nabi ini lahir pada zaman umatnya itu umat jahiliyah, masyarakat jahiliyah ya anak-anak semua. Maksud jahiliyah ni ialah manusia yang, boleh tu saya sebut, kalau dalam istilah tu jahil, jahil bermakna bodoh ya. Mereka ini tidak tahu, mereka tak tahu siapa Tuhan mereka ya. Mereka ini menyembah berhala, 360 berhala berdiri ya, tegak di keliling Kaabah. Lalu wanita-wanita pada waktu itu, mereka itu menjadi bahan-bahan ejekan, hinaan dan makian. Tetapi wanita yang hadir pada hari ini sungguh cantik, sungguh ayu ya, menutup aurat, tudungmu cantik, kasutmu cantik, bajumu pun cantik. Maknanya anak-anak semua dan kita semua para wanita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam melalui kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi ini suatu sirah yang bercahaya. Mengapa? Kerana Nabi ini dilahirkan pada hari Isnin. Hari Isnin orang tak popular dengan hari Isnin. Hari Isnin kalau di sini dipanggil hari apa? Hari Sabtu ya. Jadi hari dua hari apa? Hari Selasa ya. Jadi hari Isnin dipanggil hari Sabtu. Dia tak popular. Kenapa tak popular? Sebab anak-anak yang nak pergi ke sekolah hari Isnin dia bangun lambat. Kerana apa? Dia kata apa? Kenapa hari Isnin? Kenapa tidak Jumaat? Kalau hari Jumaat datang, dia bersungguh-sungguh pergi ke sekolah. Sebab apa? Hari Jumaat balik awal, hari Isnin balik lambat. Jadi Nabi lahir pada hari Isnin, hari yang dinamakan sebagai Yaumun Majhulun 'indal Arab. Maknanya hari yang tak terkenal pun dalam kalangan orang Arab. Kalau hari Sabtu, hari Ahad terkenal ya, kerana pada hari Sabtu adalah untuk orang-orang Yahudi beribadah. Manakala pada hari Ahad adalah untuk orang-orang Nasrani pula beribadah. Tapi kita ya, hari apa?
kita hari Yaumul Jumaah. Apa maksud Yaumul Jumaah? Itu belajar bahasa Arab ni. Ya, hari Jumaat. Yang mesti cantik comel ni. Ya, hari Jumaat. Namanya ialah kita gelaran dia sebagai Sayyidul Ayyam. Sebut semua. Nanti jangan pula cari ayam. Ya, cari ayam berapa ekor, lepas tu kejar ayam. Inilah Sayyidul Ayyam. Ayyam itu maksudnya penghulu segala hari. Ingat itu ya. Mana tahu ada kuis ke nanti selepas daripada ini. Ya. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak dilahirkan pada bulan-bulan yang popular. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Ya. Nabi tak lahir pada bulan popular. Bulan popular apa dia? Bulan Syawal yang hari semua orang berhari raya. Tidak. Nabi tidak lahir dalam bulan Ramadan, bulan yang menjadi sebutan dan yang ditunggu-tunggu. Tetapi Nabi lahir pada Rabiul Awal. Rupa-rupanya Rabi' ni anak-anak semua namanya adalah musim bunga. Rabi' ni maksudnya musim bunga. Jadi bayangkan Nabi lahir dalam suatu suasana musim bunga yang penuh dengan kedamaian. Buktinya kenapa? Kenapa Allah bagi begitu? Kerana Allah nak memuliakan bulan tersebut dengan kehadiran seorang yang mulia. Itu. Jadi anak-anak semua tahu sudah selepas daripada ini. Baik. Kemudian kita pergi kepada bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya nama Siti Aminah. Ini semua anak-anak semua dah tahu lah ni ya. Jadi Abdullah ni, saya cerita sikit lah supaya anak-anak tahu ya. Abdullah ini adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dia ramai isterinya, maka di dalam kalangan isteri-isterinya itu maka lahir seorang anak namanya Abdullah. Abdullah ni adik-beradik dia ramai. Ya. Satu ketika Abdullah ini rupa dia handsome, macam adik-adik semualah. Yang pakai baju hijau ni handsome, gitu kan. Kemudian kacak, kemudian bersopan santun, ya. Jadi satu ketika Abdullah ini hendak dinikahkan dengan seorang wanita. Jadi apabila sampai di Kaabah, Abdullah ditahan oleh seorang perempuan. Jadi perempuan ni dia konon-konon bahasa mudah nak mengoratlah Abdullah. Dia nak mengorat Abdullah. Jadi dia kata, wahai Abdullah, kawinlah dengan saya, kawinlah dengan saya. Dia merayu-rayu, ya. Tetapi Abdullah kata, tak boleh, bapak saya bersama dengan bapak saya nak menikahkan saya dengan seorang perempuan. Jadi Abdullah terus pergi, ya, berkahwin dengan seorang wanita yang mulia namanya Siti Aminah. Jadi tak lama selepas daripada itu, ya, Abdullah ini dia balik ke Makkah, lalu bertemu dengan perempuan tadi. Perempuan tadi tak tegur dia. Perempuan tu tak tegur dia. Alamak, kenapa tak tegur? Patah hati ke? Gitu kan. Jadi Abdullah tanyalah dengan perempuan tadi, wahai wanita, kenapa engkau tidak menegur aku? Kenapa tak tegur? Sebab saya dah kahwin ke? Jadi perempuan ini berkata, dia kata, saya ni bukan sebenarnya nak pada awak. Dulu saya nak kepada kamu sebab bila saya melihat muka kamu, wahai Abdullah, muka kamu ada nur, ada cahaya. Begitu rupanya. Tetapi bila hari ini kamu datang kepada saya, muka kamu tak ada cahaya. Habis tu kenapa? Muka kamu, cahayanya itu telah berpindah kepada wanita tersebut, iaitu Siti Aminah. Rupa-rupanya nur yang ada pada Abdullah tadi berpindah kepada Siti Aminah. Jadi sebab itu saya rasa tak payah kahwin kot dengan awak. Begitu ceritanya, berkaitan dengan kemuliaan bapa Nabi dan juga ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma anak-anak, ya,
pada usia 2 bulan ibu baginda Nabi mengandung ataupun hamil, maka bapanya telah meninggal di Yasrib. Bapa dia meninggal di Yasrib. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad bergerak apalah? Jadi bapaknya dah meninggal, jadi Nabi Muhammad gelarannya apa? Anak yatim, ya. Nabi Muhammad dia tak ada bapa, ya. Jadi apabila Siti Fatimah, Siti Aminah dia melahirkan anak tadi, ya, melahirkan baginda Rasulullah. Pertama dalam tempoh baginda itu, ibu baginda mengandung, ya, Aminah menyatakan bahawa dia tak pernah rasa benda yang menyakitkan dia. Kalau anak-anak, kalau ada ibu-ibu dengan perangainya nak mengidam, kadang-kadang orang perempuan ni dia mengidam nak makan kopi kali, nak gigit beras lah, nak cari buah cempedak lah, buah cempedak yang ada di atas pokok, tak nak yang di bawah pokok lah, macam-macam, ya, mengidamnya orang perempuan. Tapi Siti Aminah tidak mengalami masalah tersebut sampailah suatu ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan, ya, ada beberapa tanda yang ada beberapa tanda yang sangat pentinglah yang anak-anak semua kena tahu, yang mana dia akan menjadi suatu benda yang penting yang anak-anak kena ingat, ya. Ada 5 perkara. Ada berapa tanda tadi? 5 perkara yang berlaku kepada Nabi SAW ketika baginda dilahirkan. Pertama, ya, anak-anak, runtuhnya beberapa tiang istana kerajaan Parsi. Nabi Muhammad lahir dekat Mekah, tetapi runtuhnya tiang istana itu di Parsi. Sampai macam tu sekali kegaran yang berlaku di sana, ya. Jadi penduduk di sana merasa sangat pelik. Kenapa? Kerana dalam filsafat mereka menyatakan bahawa ada sesuatu yang telah berlaku yang menunjukkan ada berlaku kelahiran seseorang yang akan membebaskan dunia. Itu satu. Kemudian terpadamlah api sembahan kaum Majusi, ya. Kaum Majusi, mereka ini sebenarnya di Rom, mereka ini menyembah api, ya. Kalau adik-adik nak pergi melawat tak ada masalah dekat kawasan sana, ya. Di sana api itu bukan api besar, ya. Api yang daripada arang batu, ya. Mereka nyalakan, dia kecil-kecil dia api dia, tetapi sentiasa menyala dan dijaga oleh rahibnya. Ada orang yang menjaganya. Tetapi pada malam Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tiba-tiba api itu terpadam. Dia terpadam sendiri, ya. Adik-adik bila lahir apa yang terpadam? Blackout, ya. Kita dulu lahir macam mana adik-adik semua? Adik-adik lahir dekat hospital, ya. Ada lampu kan, lampu besar. Tapi Nabi lahir dalam keadaan pada suatu ketika lampu itu dibekukan, dia tak menyala, ya. Tiba-tiba apabila seorang yang hendak menerima kelahiran Nabi, ya, ibu kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, dia keluar daripada rumah, tiba-tiba dalam rumah tersebut bercahaya ibarat bintang-bintang menerpa, ya. Setengah pendapat mengatakan bulan menerpa, dan aku merasakan bahawa bintang-bintang dan cahaya itu menghantam aku. Maksudnya cahaya itu sangat besar. Masya Allah, Nabi lahir dalam keadaan alam, bintang, bulan, semuanya ternanti-nanti nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mari semua anak-anak kita berselawat ke atas Nabi SAW, sebab Nabi ni nak lahir dah ni. Itu nak bawa cerita, bukan maksudnya nak bawa cerita masuk dalam Doraemon, tidak, ya. Tetapi nak bawa cerita bahawa kejap lagi Nabi nak lahir dah ni. Mari kita berselawat semua, boleh? Boleh semua? Okey, keluarkan yang
paling tinggi supaya selawat ini sampai kepada penduduk langit di sana. Boleh semua? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada di mana? Kubur Nabi berada di Madinah. Siapa yang pernah pergi umrah dan pergi ke Masjidun Nabawi? Siapa pernah pergi umrah? Tak? Okey, seorang, dua orang lagi. Ada lagi? 3. Masya Allah. Tahu tak Madinah tu di mana? Di negeri Arab sana. Ya? Kena naik kapal terbang. Ya? Kena naik kapal terbang. Jadi, apa yang berlaku ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita berselawat kepadanya, Nabi sebenarnya macam yang Ustazah cakap tadi, sedang menanti pada suatu ketika nanti dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Nabi sedang menanti kita di tepi tebing telaga Al-Kautsar. Tetapi mengikut sirah tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa Rasulullah menanti itu umatku datang kepada aku, nak menunjukkan sayangnya Rasulullah kepada kita dan terujinya Rasulullah nak menerima kita masuk ke dalam syurga. Tetapi suatu ketika tangan umat yang datang menyentuh tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka umat tersebut masuk ke dalam api neraka. Rasulullah menangis dan Rasulullah berkata, kenapa ya Allah, kenapa itu umatku, aku kenal dia masih hidupku. Lalu Allah mengatakan bahawa bahkan engkau wahai Muhammad tidak mengenalinya selepas engkau meninggal dunia wafat. Jadi maknanya apa? Maknanya Allah memutuskan pegangan tersebut kerana ada dalam kalangan umat-umat Islam yang tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita kena pegang betul-betul. Jadi kena taat kepada Nabi. Okey, perkara yang ketiga. Jadi ini kalau ada kuis catat ya. Perkara yang ketiga, jin. Pernah dengar jin? Bukan jinnah, jin. Jin itu dia kembali tunduk kepada manusia. Maksudnya dia kembali hormat kepada manusia. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi lahir, jin-jin, saudara jin tunduk kepada manusia. Sebelum ini, pada masa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman menundukkan jin. Ya. Tetapi apabila suatu ketika jin ini umurnya terlalu panjang, ya, jin ini mati ke tak mati? Jin dia mati, tapi umur dia panjang, umur dia lama. Ya. Yang tak mati itu apa? Iblis, syaitan yang tak mati. Ya, itu ingat tu. Jadi disebabkan jin ini, mereka ini ada dalam kalangan mereka ini makhluk yang lama hidup, jadi mereka ini cerdik. Lalu mereka sombong kepada manusia. Jadi apabila Nabi lahir, maka apa yang terjadi? Jin itu telah tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tunduk kepada manusia. Itu yang ketiga. Kemudiannya iaitu ditutup pintu langit. Okey, cuba anak-anak tengok dekat atas. Ada langit ke tak ada langit? Ada bumbung, tapi di atas sana ada langit. Langit itu sebenarnya tertutup ya anak-anak, ke terbuka? Tertutup ya. Kenapa maksud langit itu tertutup? Sebab syaitan dan juga iblis, mereka ini tidak boleh menembusi langit. Kalau mereka nak menembusi langit, mereka akan diterkam dan diterjang oleh syihab, iaitu petir-petir yang memanah mereka. Sebab tu anak-anak semua biasa tengok petir tak? Petir dia bunyi macam mana? Berdentum yang sangat menakutkan. Jadi dia memanah syaitan-syaitan yang berkeliaran dan cuba naik ke langit. Apa kisahnya? Kalau anak-anak nak tahu, sebelum daripada ini,
para syaitan dan iblis, mereka ini dapat maklumat daripada para malaikat. Ya, Allah bagi perintah kepada para malaikat di atas langit sana. Jadi syaitan ini dia mendengar cerita-cerita, lalu mereka pun bawa turun ke bumi dan menceritakan perkara-perkara tersebut untuk merosakkan umat manusia. Tetapi setelah Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka apa yang terjadi ialah langit itu ditutup, syaitan jin tak dapat nak menembusi langit. Jadi sekarang ni kalau anak-anak berjumpa dengan syaitan, dengan jin, jadi jangan percaya kata-kata mereka, itu bohong belaka. Faham ya semua? Faham. Jadi percaya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini yang last, ya, yang ini yang last. Apa dia? Yang paling khas ialah suatu kelebihan yang ada pada jin dan juga manusia, iblis. Mereka ini sudah tidak boleh menyerupai manusia lagi. Sebelum ini jin dan iblis boleh menyerupai manusia sebelum daripada Nabi Muhammad itu dilahirkan. Tetapi apabila Nabi Muhammad itu dilahirkan, apa yang terjadi? Jin dan iblis tak boleh menyerupai manusia dalam bentuk yang zahir. Maknanya kalau nak menyerupai juga ada yang pelik-pelik. Kadang-kadang mata besar sebelah, sepek sebelah. Kadang-kadang lidah terjeling. Kadang-kadang dia ada gigi bertaring. Maknanya tak sama dengan manusia, ya. Tapi jangan takut. Kerana apa? Sebab anak-anak semua telah berkata Astaghfirullahaladzim. Lalu malaikat apa, jin dan juga iblis sangat takut. Okey, itulah di antara 5 perkara yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi dilahirkan. Kenapa Ustazah cerita benda ni anak-anak? Kerana pertama, benda yang paling penting, 5 perkara menjadi bukti bahawa Allah nak tunjukkan Nabi ini rahmatan lil alamin. Jin dan iblis pun tunduk kepada Nabi, tak boleh menyerupai manusia. Maknanya sesungguhnya bahawa di sini Allah nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad, sampai api pun terpadam, sampai langit pun tertutup, sampai apa, api sembahan itu pun dah tak boleh lagi digunakan. Jadi nak menunjukkan bahawa betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya, jadi sahabat ada beberapa minit lagi. So anak-anak semua, Ustazah nampak mesti kena bersemangat, mesti kena ada selitan-selitannya. Sebab apa? Ada satu benda yang Rasulullah nak sampaikan kepada kita. Okey ya, anak-anak dengarkan. Okey. Sebelum Ustazah nak teruskan yang lain, sebab ada satu benda yang Ustazah nak sampaikan kepada anak-anak, ya. Okey, nak dengar ke tidak? Boleh ya, dengar sikit. Nanti lepas daripada ni anak-anak hafal. Boleh ya? Siapa boleh hafal, boleh dapat satu buku sebagai hadiah. Okey ya. Buku ni tajuk dia Mutiara Hadis Nabi berkaitan dengan bimbingan anak-anak soleh. Ya. Ini kawan-kawan grup Ustazah telah buat dan kami jual sebanyak RM5 ya. Di dalam dia ada banyak hadis berkaitan dengan anak-anak yang soleh yang boleh sebenarnya kita menjadi panduan kalau panitia nak mengajar dan sebagainya, ataupun ibu bapa nak mengajar dan sebagainya. Okey ya. Tuhan, Kau telah memberitahu kami tentang suatu peristiwa di akhir zaman. Peristiwa di zaman kami ini melalui lidah Nabi-Mu. Tuhan, Kau telah memberitahu kami tentang peristiwa akhir zaman. Peristiwa di zaman kami ini melalui lidah Nabi-Mu. Di zaman
Al-Quran dijadikan barangan dagangan, isinya sudah tidak dihiraukan. Tuhan kekasihmu memberitahu, dunia dijadikan barang yang diburu, muslimin disiksa dan dihina oleh tangan-tangan kafir durjana. Tuhan nabimu terus bermadah, ilmu akhirat ditinggalkan orang, ilmu dunia dijadikan rebutan, perempuan-perempuan dijadikan hiasan, rumah-rumah syaitan penuh riang, rumah-rumah Tuhan kosong dan lengang. Ini satu lagi peringatan, ya. Tuhan nabimu menyambung lagi terhadap peristiwa akhir zaman. Perempuan hilang malunya, anak-anak tidak hormati ibu dan bapa, bahkan keduanya dijadikan kuli atau sudah tidak dipeduli. Kenapa anak-anak ustazah baca begitu? Suara ustazah pitchingnya tak sama, tetapi ustazah nak pesan kepada anak-anak bahawa kita ini berada di akhir zaman. Ya, kalau anak-anak pergi mengembara ke merata dunia, di Libya, di Maroko, di Mekah, bahkan di Indonesia, banyak terjadi gempa bumi, ya, langit-langit yang hampir mendekat, ya, dengan kita. Kita rasa dekat dengan kita rasa kita boleh dah sentuh awan. Baru-baru ini di dalam suatu YouTube, saintis menceritakan bahawa kita ini berada di atas bumi, ya. Di dalam bumi itu mental bumi itu, tiba-tiba saintis mendapati bahawa mental itu dia stop berpusing. Sepatutnya dia berpusing, dan juga di atas bumi pun berpusing. Tetapi sekarang ini bumi itu berpusing sendiri, di dalam bumi itu tidak berpusing, dia stop. Jadi itu menjadikan suatu kegerunan dalam kalangan para saintis, yang mereka menyatakan bahawa telah berlaku bulan semakin menjauh daripada bumi disebabkan gerakan yang tidak terkawal ini. Kenapa? Sebab itulah ustazah pesan kepada anak-anak, ya, Nabi Muhammad ini diutuskan untuk akhir zaman kepada kita, ya. Nabi yang mulia ini diutuskan untuk kita, untuk menyelamatkan akidah kita, supaya nanti kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, masa nak meninggal dunia nanti akan mengucap La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita nak mengucap, bertemu dengan Allah. Sebab itu Nabi itu lahir, sebab itu Nabi lahir dalam kalangan Nabi tak peduli, ya. Baginda dihampak dengan batu, baginda di dalam peperangan Uhud, macam mana belakang baginda, ya anak-anak, ditusuk dengan anak panah, lukanya berdarah, sampai satu ketika gigi baginda pecah. Kerana apa? Kerana Nabi nak mempertahankan agama Islam, supaya agama Islam ini sampai kepada kita, supaya kita ini boleh mengenal Nabi, supaya kita ini boleh mengenal Allah, supaya kita ini boleh menutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Nabi yang ajar. Sebab itu kita kena menyintai Nabi. Sebab itu anak-anak yang hadir pada hari ini banyak berselawat kepada Nabi, yang berselawat yang sungguh-sungguh selawat. Kerana apa? Kerana apa-apa yang anak-anak selawatkan ini, dia tak sampai di sini, ya. Dia akan sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad kata, oh itu Aminah,
itu Siti, oh itu Ahmad yang telah bersalawat kepadaku, maka insya Allah satu ketika nanti anak-anak semua akan mendapat satu benda namanya apa? Syafaat kubra. Cuba sebut anak-anak semua, apa namanya? Atau dikenali sebagai syafaat uzma. Apa namanya? Ini untuk siapa ni? Ini untuk kita umat dia yang mengaku bahawa Nabi Muhammad kita sayang. Okey, sekarang ni semua Nabi Muhammad dalam hati kita dia duduk dekat mana? Cuba tunjuk. Nabi Muhammad dalam hati kita dia duduk dekat mana? Macam mana cara nak tunjuk sayang kepada Nabi Muhammad tetapi dalam kaedah badan kita ini? Dalam kaedah macam mana nak tunjuk pada hati kita yang kita sayang pada Nabi Muhammad? Boleh cuba tunjuk. Ustazah nak bagi satu buku dekat dia. Cuba tunjuk macam mana dia pegang hati dia yang nak menunjukkan yang dia ini sayang kepada Nabi Muhammad. 1, 2, mula. Ustazah nak tengok siapa yang paling buat yang paling terbaik, yang dia nak kata dia cinta sangat dengan Nabi. Dia tunjuk hati dia macam mana nak kata dia sayang sangat dengan Nabi. Okey, 1, 2, 3. Okey, anak yang pakai baju merah, baju Melayu. Dia. Sini nak, mari sini. Okey, dia nak bagi tahu sebab dia cakap tadi sampai dia berselawat ya. Nak menunjukkan ini boleh diamalkan, kasih ibu dengan ayah kamu. Baik ya. Baik, Ustazah ada masa lagi 3 minit nak bagi tahu bahawa kesimpulannya kenapa ya Nabi ini lahir bersama dengan saya. Tapi Nabi lahir dalam zaman jahiliyah. Waktu itu orang perempuan tidak dipandang. Ya, nak bagi tahu orang perempuan ni bukti dia tak dipandang macam mana. Satu ketika sahabat Nabi dia pernah menangis. Pada waktu itu dia menangis terseduh-seduh. Sayyidina Umar yang terkenal dengan ketegasan dia. Jadi Sayyidina Umar tu dia cekak leher lelaki yang menangis tadi. Dia kata apa? Nak menangis apa di depan Nabi ni? Kamu ni serabut. Begitulah betul. Lebih kurang dalam bahasa kita. Tapi Sayyidina Umar tak cakap begitu. Dia cakap begini, kenapa kamu menangis? Dia kata begitu. Cakap begitu. Jadi lelaki ini dia tak boleh bercakap. Lalu Rasulullah kata, tenang Umar, biar dia habis bercakap. Habis dia menangis. Lalu habis lelaki ini menangis. Jadi lelaki ini berkata, aku ni sebenarnya pada sebelum aku Islam, pada waktu itu aku jahil. Dia kata, isteriku melahirkan seorang anak perempuan. Tetapi anak perempuan itu comel, membesar dan aku tak sampai hati untuk membunuhnya. Tahu bangsa Arab, pada waktu dulu lahir anak perempuan kena bunuh. Ya, anak perempuan kena bunuh. Nak menunjukkan bahawa jahilnya bangsa tersebut pada waktu tersebut. Ya. Selepas daripada itu, dia tak sampai hati nak membunuh anaknya apabila berusia 5 tahun. Macam anak-anak semua ni lah. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Aku pakaikan anak aku ini tadi dengan pakaian resmi kampung kami, dengan baju bulu yang cantik. Lalu anak itu mengikut aku pergi ke suatu gurun yang mana di pada gurun tersebut ada satu telaga, namanya telaga Busakyo. Macam itulah telaga kaum kerabat dia, macam itulah lebih kurang. Ya, rupa-rupanya telaga ni telaga Buddha anak-anak, telaga Buddha. Jadi aku menyeru kepada anakku tadi, wahai anak, kamu lihatlah ke dalam. Jadi anak itu tersebut, ada apa ayah? Lalu aku menolak anak tersebut masuk ke dalam telaga tersebut. Lalu aku berlari meninggalkan anak tersebut, sedangkan anak tersebut menangis-nangis dan berkata, wahai bapa, engkau di mana? Kenapa engkau lari meninggalkan aku berseorangan di sini? Itulah sebenarnya yang berlaku pada zaman dahulu. Tetapi apabila Nabi Muhammad datang, apa yang Nabi Muhammad bagi? Nabi Muhammad bagi kemuliaan kepada anak-anak perempuan. Tengok cantiknya kamu memakai pakaian yang menutup aurat, pakai tudung. Lepas ni solat zuhur,
sama dengan ibu dengan ayah. Cantiknya peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa dengan guru, anak-anak ni semua berkata, Assalamualaikum cikgu. Betul tak? Betul? Ya. Kau panggil cikgu, hai, hai. Begitu saja ke? Cakap salam ya? Salam. Nampak cikgu susah? Tolong cikgu. Balik ke rumah, bukan terus masuk dalam bilik anak-anak kan? Terus susun buku, kemudian duduk dan cakap dengan ibu bapa, bercerita tentang sekolah kamu di hari ini. Nampak tak di sana? Itu yang Nabi ajar. Jadi akhir berkalam, mari kita sama-sama berselawat lagi kepada Nabi. Moga-moga lah ya, dengan selawat yang ditinggalkan ini, setiap masa ya kita berselawat. Moga-moga Allah memberikan syafaat, Nabi Muhammad memberikan syafaat uzma itu kepada kita. Okey, semua anak-anak boleh? Anak-anak hafalkan ya, salawat tasbihiyah hafal ya? Ustaz, anak-anak hafal ya? Hafal ya? Okey. Nak berdiri ke nak duduk? Nak duduk. Kalau nak duduk suaranya mesti melantur sampai ke langit ya. Allahumma. Okey, dijemput murid-murid silakan berdiri. Semua murid silakan berdiri. Wassalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa ta'fariju bihil qurabu wa tuqda